نتوسل إليك ونتقرب إليك بك نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين والصديقين والشهداء وأولياء وأنفياء وأتقياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الإمام شيخ حسين ناصر ابن محمد طيب رضي الله تعالى عنه بسر ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من العلماء الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا وعلوم سائر الصالحين في دارين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sambung perbahasan kita dalam kitab Qatrul Ghaisiyah fi ilmi Sufiyah ala syariati Muhammadiyah, muka surat 15. Kita masih lagi membahaskan fasal pertama, iaitu fin nusus allati tukhadhu minha hadzal ilmi ay ilmi tasawuf, iaitu sumber-sumber nas-nas yang diambil daripadanya ilmu ini, iaitu ilmu tasawuf, dari mana sumbernya dan ayat-ayat Al-Quran yang membahas berkaitan dengan ilmu tasawuf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi: huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Surah Al-Waqi'ah, surah Al-Hadid ayat 3, kan? Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Tuhan Allah Ta'ala yang bersifat maha awal, yang bersifat maha akhir, yang bersifat maha zahir, yang bersifat maha batin. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui setiap sesuatu. Ayat ini membahaskan tentang sifat salbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma makna salbiyah? Apa yang dikatakan salbiyah? Iaitu sifat yang menolak, sifat yang menafikan, sifat yang meniadakan, sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, dengan sifat salbiyah, kita faham antaranya ayat ini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna segala sifatnya. Ma makna awal? Apa dikatakan dengan awal? Tuhan yang maha awal, la bidayata lahu. Tiadalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu permulaan baginya. Itu maha awal. Allah Ta'ala tu awal. Tapi awal Allah Ta'ala tiada permulaan. Tidak didahului oleh sesiapa. Adam lahik. Kan? Tidak menerima ketiadaan tiada pada awalnya. Kan? Awal Allah Subhanahu wa ta'ala itu tiada permulaan. Tidak didahului oleh sesiapa. Lam yalid wa lam yulad. Allah tak beranak dan tidak diperanakkan. Tiada permulaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadim sifatnya. Qadim. Ataupun kidam. Bagian ulama' nyebut kidam.
Walaupun ada perbahasan bahasa berkaitan dengan kidam dan juga qadim, tapi makna dia membawa kepada makna Allah Ta'ala itu tiada permulaan. Tiada titik mula bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadim tu membawa pada 4 makna. 4 maksud ataupun 4 pembahagian. Pertama, qadim zat. Yang kedua, qadim sifat. Yang ketiga, qadim idafi. Yang keempat, qadim zamani. Ini dalam ilmu tauhid. Qadim Allah Ta'ala ni pada zat dan sifat itu mutlak, hakiki. Maksudnya, tiada permulaan Allah pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada permulaan Allah pada sifat. Makna, bukan bermaksud zat Allah Ta'ala ada, baru adanya sifat, baru lahirnya sifat. Sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Malik, sifat Qudus, sifat Salam, sifat Mukmin, Muhaimin. 99 nama bagi sifat Tuhan itulah yang kita faham tu, yang kita jelas sebelum ni. Kan? 99 nama yang menunjukkan sifat yang maha pemurah Allah Ta'ala, maha pengasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha menerima taubat, maha pengampun, maha penyayang, maha lembut. Kan? Segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tu kita jelas. Yang dikatakan qadim pada zat dan sifat, maksudnya zat Allah Ta'ala tiada permulaan, begitu juga pada sifat Allah Ta'ala. Bukan macam kita. Kita dah lah bukan qadim. Maksud bukan qadim maknanya kita ni didahului oleh sesuatu. Kan? Kita didahului oleh sesuatu, itu qadim idafi yang ketiga. Makna ada ayah baru ada anak. Ada atuk baru ada cucu. Kan? Tak ada tiba-tiba cucu keluar dah. Atuk entah ke mana. Ataupun anak tiba-tiba keluar, ayah entah ke mana. Tak. Itu qadim idafi. Kan? Yang membawa kepada sesuatu didahului oleh sesuatu. Kan? Ada permulaannya. Itu makhluk. Itu makhluk. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu pula baru datangnya sifat. Dah lahir, menangis. Lepas tu baru datangnya, nampak dia bersuka. Nampak dia gembira, nampak tergolak, dah tergolak, pandai pula merajuk, dah merajuk, pandai pula makan, misalnya apa-apa juga sifat yang mendatang lepas tu lah. Aradiyun. Sifat yang mendatang itu membawa kepada makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala qadim pada zat dan qadim pada sifat. Makna tak ada permulaan pada zat Tuhan dan tak ada permulaan pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana adanya zat, macam tu adanya sifat, tiada permulaan. Dan tiada permulaan tu keseluruhan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngaji sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsi, sampailah habis kaunuhu qadiran, kaunuhu ta'aliman, kaunun aliman, muridan dan sebagainya. 20 sifat tersebut itu semua juga qadim sifatnya. 99 nama sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita sebut laisa kamitslihi syai'. Itu semua qadim sifatnya. Awal sifatnya. Kan? Bukan bermaksud awal pada zat, sifat tidak awal. Tidak. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala awal pada zat, awal pada sifat. Maksud awal pada zat makna tiada permulaan bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tiada permulaan bagi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna qadim pada zat, qadim pada sifat, qadim idafi, ataupun yang keempat disebut sebagai qadim zamani. Qadim zamani bermaksud berlalulah suatu masa yang panjang ke atas seseorang. Dua qadim ni, zat dan sifat, namanya qadim hakiki, hakikat, yang ada pada zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ni aradi, dibawa datang, makhluk. Qadim makhluk, idafi, macam saya sebut tadi, adanya anak, adanya ayah baru adanya anak, adanya mak baru adanya anak. Dia tak boleh tiba-tiba muncul anak tiba-tiba. Kan? Yang keempat qadim zamani. Qadim zamani berlalunya masa ke atas seseorang dalam tempoh yang lama. Ini istilah lah. Istilah. Kan? Seseorang dah duduk lama kat taman ni kan. Maka boleh tak dia kata saya ni qadim di sini? Makna qadim di sini makna dah berlalu tempoh masa yang lama ke atas dia. Kata ulama, setahun selebih daripada itu, maka itu qadim. Kan? Boleh disebut istilah. Kan? Macam itu. Artinya, dialah yang maha awal
daripada tiap-tiap sesuatu, ya. Maka tiada satu pun yang dahulu daripadanya, itu awal, ya. Wal akhir, dialah yang berkekalan wujudnya setelah fana binasa setiap sesuatu yang lain daripadanya, ya. Apa maksud akhir? Akhir maknanya baqa. Sifat salbiyah yang kedua, baqa. Baqa makna Tuhan yang maha kekal, la nihayata lahu, adamul intifa, adamul inqidha. Allah Subhanahu wa taala tidak mati. Kekal Allah tiada penamat. Kekal Allah Subhanahu wa taala itu tiada penamat. Kekal kita ada penamat, kan? Kekal makhluk ada penamat. Tu kerana kalau qadim tadi ataupun awal tadi, qadim lawan dia hudus, maknanya yang dicipta, baharu, ya, yang tercipta. Makhluk lawan dia, ya. Kalau kidam, kalau baqa surul adab, ya, ataupun bersifat dengan sifat yang sementara, yang menerima kebinasaan, ya, menerima ketiadaan. Itu kita, makhluk. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat menerima ketiadaan pada akhirnya. Allah Ta'ala bersifat baqa, maha kekal. Apa maksud maha kekal? Tiada penamat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbik zul jalali wal ikram. Dan kekallah zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, af'al, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, asma, nama-nama bagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kekal. Tiada penamat. Bukan kekal sampai akhirat, tidak. Kekal tanpa penamat. Apabila semua sudah dimatikan, semua mati, kemudian dihidupkan malaikat, tiup sangkakala, dah tiup baru hidup balik semua, kan? Hidup semua, kan? Kemudian barulah dihisap, masuk syurga ataupun neraka. Kemudian syurga itu dijadikan kekal bagi orang yang kekal, yang duduk di dalamnya. Neraka itu kekal bagi orang yang kekal, yang duduk di dalamnya. Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang buat silap, orang yang buat maksiat, orang yang kufur, orang yang syirik, semua dimasukkan ke dalam neraka. Kekallah dia ke dalamnya. Kan? Makna bangsa neraka kekallah duduk dalam neraka. Kan? Neraka tu makhluk. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah berkehendak untuk menghapuskan neraka, boleh tak? Itu tak kehendak Tuhan. Tapi Allah Taala menyatakan, makna seorang tersebut yang dikatakan kekal hidupnya, tengok di mana akhirnya. Kan? Kalau kekal hum fiha khalidun finnar, kekallah di dalam neraka. Orang yang beramal saleh, orang yang melakukan ibadat, orang yang melakukan kebaikan, kan, maka duduknya dalam syurga. Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah, kekallah dia dalam syurga tersebut. Hum fiha khalidun. Kan? Adapun kekal Allah Subhanahu wa taala itu tiada penamat, la nihayata lahu. Tidak ada penamat bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud akhir. Akhir bukan maksud akhir ada penamat. Akhir tiada penamat bagi zat, bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Zat dan juga sifat. Bukan bermaksud tiada lagi sifat Rahman, maka habislah Ar-Rahman Tuhan. Bukan. Itu macam tu. Makhluk dah tak ada lagi dah. Ataupun makhluk dah duduk dalam syurga, makhluk dah duduk dalam neraka. Tak ada dah Ar-Rahman Tuhan. Bukan. Bukan macam tu maksudnya. Kan? Ar-Rahim Tuhan pun dah tak ada dah. Habis dah. Dah habis fungsinya. Na'udzubillah. Tidak. Kekal Rahman, Rahim, Malik, Qudus, 99 nama bagi sifat Allah Subhanahu wa taala itu tiada penamatnya. Ya? Dialah yang zahir wa zahiru wa zahiru. Dialah yang zahir kewujudan dan kerajaannya pada ketika wujud setiap sesuatu. Zahir. Tuan-tuan, kita di alam mulk, alam yang kita jelas nampak ni, tuan-tuan. Kalau nak cerita bab alam, mulk, malakut, lahut, jabarut, satu perbahasan yang agak panjang. Ya? Ambil gambaran lah. Macam mana dikatakan alam ni lah, yang Allah Ta'ala zahirkan kepada kita. Ya?
yang kita rasa dah besar benar ni kan, yang kita nampak dan kita tahu. Baiklah, kalau kita tahu planet paling jauh lah yang pernah dicatat oleh manusia lah, kan, planet Pluto lah. Planet Pluto. Dalamnya adanya bumi, ada matahari. Sebelumnya itu adanya bumi, adanya matahari, adanya Marikh, adanya Mushtari, adanya planet-planet yang lain lah yang kita tahu lah tuan-tuan, yang pernah dicatat ataupun yang pernah dikaji oleh manusia. Kan? Itu baru sahaja alam muluk yang kita rasa besar. Adanya bulan, adanya bintang, itu baru alam muluk. Satu alam daripada pelbagai alam yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi naik langit pertama, Nabi naik langit kedua, sampai langit ketujuh, tuan-tuan. Sidratul Muntaha, Al-Mustawa, Arash. Kemudian bertemulah dengan alam ilahiyah, Lahud dan juga Jabarut. Lalu sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, macam mana pula keadaan kami di bumi, di bawah ni, ketika mana kau berada di langit Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, aku ketika mana berada di langit yang pertama, keadaan bumi pada ketika itu, keadaan kamu pada ketika itu ibarat kal halqah, bukan halqah dengan maksud cincin, ataupun sebagai ulama menyebut subang telinga, cincin ataupun subang telinga yang terjatuh di padang pasir, yang terletak di padang pasir. Itu baru langit pertama. Nabi naik langit kedua. Bila aku berada di langit kedua, aku melihat keadaan langit pertama itu ibarat sebutir cincin yang berjatuh di padang pasir. Keadaan langit pertama, bukan bumi ya. Keadaan bumi di langit pertama ibarat sebutir cincin jatuh di padang pasir. Keadaan langit pertama di langit kedua ibarat sebutir cincin di padang pasir. Kemudian Nabi naik langit ketiga. Keadaan langit kedua di langit yang ketiga ibarat sebutir cincin di padang pasir. Keadaan langit keempat, keadaan ketika mana Nabi naik langit keempat, Nabi cerita keadaan pula langit ketiga di langit keempat ibarat sebutir cincin di padang pasir. Nabi naik langit kelima, ibarat Nabi katakan langit keempat keadaannya ibarat sebutir cincin di padang pasir. Naik langit keenam, tengok keadaan saiz langit kelima tu ibarat sebutir cincin di padang pasir. Sampailah langit ketujuh, Nabi SAW menyatakan, aku melihat langit keenam tu besar sebesar cincin di padang pasir. Mana bumi pada ketika tu? Mana kita? Kat mana kita waktu tu? Tuan-tuan, ya? Kat mana kita waktu tu? Itu baru langit tujuh, belum Sidratul Muntaha lagi, belum Arash lagi. Tuan-tuan, yang di mana sebagai ulama menyatakan langit pertama jarak ada langit kedua 500 tahun perjalanan. Langit kedua ke langit ketiga 500 tahun perjalanan. Langit ketiga naik langit keempat 500 tahun perjalanan. Kita bersama mana tuan? Ya, bersama mana? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menzahirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala serentak pada kita ni semua. Macam mana Allah Ta'ala dalam mentadbir alam kerajaan dia ni, ya? Kita lagi, bumi lagi, tuan-tuan, alam lagi yang kita nampak sekarang, makhluk lain lagi, jin dan sebagainya, tuan-tuan. Nak menggerakkan, menaikkan matahari, menurunkan matahari, menaikkan bulan, menurunkan bulan, tuan-tuan. Macam mana Allah Ta'ala mentadbir alam? Allah Ta'ala menzahirkan kekuasaan dia. Wal-zahir, ya? Wal batin, maka tiada satu pun yang berserta dengannya, dialah yang terbatin pada kerajaan dan wujudnya dalam zahir setiap sesuatu. Begitu juga zahir dan batin yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahir jadinya alam,
tuan-tuan. Jadinya nyala. Allah Ta'ala batin, tuan-tuan. Qudrat, iradat, anmun, hayyun, sama', basar, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan nikmat qudrat, iradat, anmun, hayyun, sama', basar, yang boleh dirasai dalam, yang boleh digambarkan dalam fikiran, ala zihni, boleh digambarkan dalam pemikiran kita. Tuan-tuan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tak apa, start enjin kereta datang ke sini dah, tak ada kudrat. Kudrat siapa bagi? Dan kudrat itu sifat siapa? Iradat, kalau tak ada kehendak datang ke surau tak. Tak ada kehendak nak makan, tak apa makan dah. Iradat ni sifat siapa? Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Sama' mendengar, kalam berkata-kata, basar melihat. Semua itu adalah sebahagian daripada sifat Allah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tuan-tuan, untuk memikirkan zahir dan juga batin Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan keberadaan, kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila nampak matahari ataupun nampak bulan yang cantik tu, mikir Allah. Bila nampak makhluk, yang nampak alam, nampak gunung ganang, memikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua mikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kita kerana dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak boleh samakan sifat kita yang 7 tadi itu sama seperti sifat Allah Ta'ala yang tadi. Sifat kita terbatas, memerlukan kepada perantaraan. Nak melihat perlu ada mata. Allah Ta'ala melihat tanpa mata. Nak mendengar perlu ada telinga. Allah Ta'ala mendengar tanpa telinga. Kita melihat nampak sesuatu yang bercahaya, yang terang, yang gelap, dapat tak? Kok bumin, tahu bumin tuan-tuan? Kok bumin ni semua ni, tuan-tuan, dapat kita dah, tak nampak kita dah. Allah yang terang, yang gelap, semua Allah Ta'ala melihat. Kan? Wala habbatin fi dhulumatil ard wala rutbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Habbah yang berada di tempat yang gelap, sebutir benih, sekecil mana pun, kalau berada di tempat yang basah ke kering ke, Allah Ta'ala tetap tahu. Walaupun dia berada di tempat yang gelap macam mana sekalipun. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Takkan gugur satu helai daun pun melainkan di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kena jelas. Kan? Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya tujuan Allah Ta'ala menzahirkan sifat. Kerana kita perlu sebagai makhluk merasakan keberadaan, kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa dalam diri kita. Itu penting. Kan? Dialah yang mengetahui sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Kerana sesungguhnya setiap sesuatu itu daripada maklum ilmunya, daripada sesuatu yang hasil daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makdurnya, sesuatu yang telah ditentunya, dan makhurnya, semua di bawah kekuasaan. Maqhur, qahir. Wa huwa qahiru fawqa ibadih. Kan? Wa huwa al-qahiru fawqa ibadih. Dan dialah Tuhan yang maha berkuasa ke atas hamba-hambanya. Makhur, kuasa maksudnya apa? Qahir, iaitu mudabbir, Tuhan yang maha mentadbir akan sesuatu. Kan? Dia ilmu Allah Ta'ala, ilmu yang ma'lum, ilmu yang ma'dum, ilmu yang mawjud, ilmu yang ma'dum. Kan? Maha mengetahui Allah Ta'ala ini, ilmu Allah Ta'ala ni ke atas setiap sesuatu yang wujud dan setiap sesuatu yang tidak wujud. Apa dia sesuatu yang wujud? Makna yang Allah Ta'ala cipta, yang ada di papan Lauh Mahfuz. Papan Lauh Mahfuz. Kan? Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Semua berada kitabin mubin. Kitabil mubin itu Lauh Mahfuz, fi lauhin mahfuz. Tuan-tuan,
Kan? Semua yang Allah Ta'ala cipta, semua letak dekat Lauh Mahfuz. Bukan kita ya. Bukan Fulan bin Fulan. Bukan Umar Mukhtar. Bukan semua yang Allah Ta'ala cipta, semua letak dekat Lauh Mahfuz. Kan? Hatta daun sokaping pun letak dekat Lauh Mahfuz. Yang menulis namanya qalam. Al-qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kan? Semuanya itu qalam, makna pen yang Allah Ta'ala jadikan. Ada namanya pen, bukan pen macam kita ni dah. Ya. Wa ma yasturun, surah Al-Qalam tu kan. Kan? Bila Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu ciptaan, pasti ciptaan itu merupakan ciptaan yang hebat. Kan? Wasyams, demi matahari. Wal qamar, demi bulan. Wal lail, demi malam. Wal nahar, demi siang. Siapa dapat cipta malam? Siapa dapat cipta siang? Siapa dia dapat cipta bulan demi bulan? Siapa dia dapat cipta matahari? Tak dapat dah. Tak ada siapa dapat. Tuan-tuan. Wal qalam, demi qalam. Qalam maknanya pen. Wa ma yasturun, apa yang mereka tuliskan. Yasturun, yang mereka tuliskan. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala cipta, semua duduk di Lauh Mahfuz dan qalam menulisnya. Allah Ta'ala memerintahkan qalam, makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala cipta untuk menulis. Yasturun, dengan maksud, dengan apa yang mereka sedang tulis dan sentiasa tuliskan di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrah dan iradatnya. Kan? Kudrah dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Baik, ini cerita pasal ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada dicipta semua duduknya dekat Lauh Mahfuz. Adakah ilmu Allah semua duduk dekat Lauh Mahfuz? Tidak. Tidak. Itu yang mawjud, yang ada, yang tak ada pun Allah Ta'ala tahu. Kan? Apa dia yang tak ada? Contoh, Fulan bin Fulan. Allah Ta'ala tuliskan, kan kita dah tahu hidup kita bila, lahir kita bila, rezeki kita bila, jodoh kita bila, mati kita bila. Ambillah mati sekian umur dia, 40, 50, 60, 70. Tuan-tuan, maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita tak tahu nak mati bila, kejap lagi ke? Tergolek kejap lagi ke? Kita tak tahu, maka berdoa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi, petang, siang, malam. Tuan-tuan, ya Allah berkatilah umur aku, panjangkanlah umur aku kau panjangkan untuk mendatangkan manfaat kepada agama-Mu ya Allah. Ya Allah berkatilah umur aku, panjangkan umur aku untuk aku terus beribadat kepada Engkau di dunia ini sebagai bekalan kepada aku di akhirat ya Allah. Allah pun menerima doanya. Allah pun memakbulkan doanya. Harus tak bagi Allah menukarkan dengan menggunakan qalam, dengan memerintahkan qalam, Allah Ta'ala menukarkan Fulan bin Fulan yang mati umur 50 jadi umur 70? Harus tak? Harus. Berada tak di bawah ilmu Allah Ta'ala yang tak ada tadi? Ada. Masih berada di bawah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tak ada di papan Lauh Mahfuz, tapi Allah Ta'ala nak adakan. Tukar daripada 50 mati umur 70. Harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang ilmu yang mawjud, yang ada, dengan ilmu yang ghair mawjud, iaitu ma'dum, yang tiada, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah hanya mengetahui ilmu Allah yang mawjudnya, yang ada dekat papan Lauh Mahfuz sahaja. Adapun ilmu Allah yang ma'dum, Rasulullah tak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tahu. Kan? Walaupun sedih ke, walaupun musibah yang berlaku ke, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalaulah engkau mengetahui benda yang aku tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, kalau kalian semua tahu benda yang aku tahu, kan, fatadhikuna qalilan wa bukaan katsiran wa fatabkuna katsiran. Kalau kau tahu benda yang aku tahu, maka
engkau orang semua tergolak akan sedikit, tapi menangis akan banyak. Kan? Kalau kau tahulah semua benda yang aku tahu, kan? Maka korang semua takkan tergolak sikit, je golak korang. Korang akan menangis banyak, kata Nabi SAW. Jadi sahabat semua takut. Dengar. Takut. Kan? Maksudnya takut tu rasa risau. Kan? Rasa risau yang Allah Ta'ala ni persembahkan kepada Rasulullah SAW, tentang azab-azabnya, tentang apa yang akan dilakukan kepada orang yang melakukan dosa ke atasnya. Kan? Maka takut mendengar hadis tersebut, sehingga kan para sahabat menunduk kepala masing-masing dalam keadaan menggigil, gemetar dan sebagainya, sehingga turun malaikat Jibril alaihissalam, kata kepada Muhammad, ya Muhammad, lima tuqannit ibadi. Allah Ta'ala menyatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengecewakan hati hamba-hamba itu? Sehingga para sahabat takut, hilanglah mahabbah pada Allah, yang datang khauf, takut pula mata-mata. Kan? Maka Rasulullah menenangkan para sahabat, kata yang buat dosa, yang banyak buat maksiat, kemudian diampunkan oleh Allah Ta'ala, maka akan dirasai, akan dikasihi, akan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo, kita ni banyak buat dosa. Dosa kita terlalu banyak. Tiap-tiap hari buat dosa. Zaman kita kecil, zaman kita muda, memang kalau nak ditampung dosa lah, ditimbanglah dosa kita dengan amalan kita yang sekarang ni, agak-agak dosa kita lagi tinggi dosa. Ya. Tapi kita yakin Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Ya. Kita yakin Allah Ta'ala itu Maha Pengasih. Kita yakin Allah Ta'ala itu Maha Penerima Taubat, menerima taubat, At-Tawwab, Maha menerima taubat. Kan? Berkasihlah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah kita rasa gemetar, janganlah kita rasa takut, tuan-tuan. Sehingga akhirnya sampai kita mikirkan bahawa amalan kita ni langsung tak diterima kat Tuhan. Amalan baik langsung tak terima kat Tuhan. Kan? Amalan jahat diterima kat Tuhan. Amalan baik langsung tak terima. Kita rasa macam tu pula. Kan? Nak mati pun takut. Ini masalah kita, khusus bagi orang Melayu. Kan? Banyak-banyak tengok apa? Kubur apa nama tu? Apa nama Astro marin yang cerita tanah kubur tu. Tengok orang mati bongkak singgunlah. Tengok orang mati apa bernanah lah, hitam lah muka dan cuba tengok cerita orang putih. Bergincu pun tak bila mati. Tuan-tuan, elok pakai smart bila mati. Tuan-tuan, akidah orang putih, orang kafir pula lagi ada daripada kita pula orang Islam. Bodoh Tuan-tuan. Kan? Tak payah banyak nak tengok cerita tanah kubur tu. Yo betul datang ke peringatan pada kita, tapi ujungnya takut pula nak mati. Kan? Hitam, datang orang hitam. Sengit, borek engkek jenazah, borek lah apalah, belah banyak api kat dalam yang lahat dah keluar tiba. Tuan-tuan, tu kerja Tuhan. Kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ujung takut kita mati ujung ni. Mana rahmah Tuhan? Kan? Itu kata Allah Ta'ala, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ni ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ni di sisi zon, sangka baik hamba aku kepada aku. Kalau kita sangka buruk, aku sangka takut pada Allah Ta'ala, takut lebih Kalau kita sangka baik ataupun sangka rahmah Allah Ta'ala, dapatlah rahmah. Yang dosa hapus itu dulu. Seseorang Nabi Qabar, seorang tu tengok pada akhir bukan mula Nabi Qabar. Tengok akhir. Nak tahu baik buruk orang, tengok akhir macam mana. Akhir tikas jadah kau apa? Akhir dengan Quran kau apa? Tengok akhir. Dulu peduli kan? Cerita dulu peduli kan?
Sekarang banyak kita buat sembahyang taubat, banyak kita istighfar, banyak kita zikir, banyak kita bertahlil, banyak kita bertahmid, banyak kita salawat. Tuan-tuan, mengaji kita, buka kitab, khalas. Penat lagi. Dan kita minta Allah Ta'ala, ya Allah, keakhirlah aku dengan ilmu-ilmu dan amalan-amalan ya Allah. Itu dia. Dan doa. Akhir kita dengan ni. Dah tak ada lagi dah. Lain tak ada dah. Tak ada dunia-dunia benar dah. Tuan-tuan, cukup. Kan? Akhir kita dengan ilmu kita, akhir kita dengan amalan kita, akhir kita dengan mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita nak. Kan? Ingat. Tak kira yang muda, tak kira yang tua. Yang muda, berapa ramai ulama mati muda? Tuan-tuan, Imam Nawawi 46, Imam Ghazali 55, Imam Muhammad Ibn Ali Yamani 48. Yang muda jangan terasa mati ambil. Semua belum masuk. Banyak ulama yang mati muda. Bila baca manaqib para ulama, semua ramai mati muda. Tuan. Kata Nabi, baiklah umur umat aku 60 ke 70 baik. 60 70 dah rasa dah. Anytime. Yang muda pula tengok pula barisan ulama tadi. Yang mati muda. Kan? Tengok akhir macam mana. Tu pasal bila-bila masuk kena bersedia. Kan? Itu pada ilmu maklum Allah Ta'ala. Semua berada di bawah ilmu mawjud. Kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ma'dum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala tadi makdur yang ditentukan di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat kudrah dan juga iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudrah sifat yang maha berkuasa, iradat sifat yang maha berkehendak. Kalau Allah nak berkehendak jadilah deh. Kalau Allah Ta'ala berkehendak tidak jadi, tak jadilah deh. Kan? Walaupun pintu tu dah siap kunci, dah buka dah, tak boleh buka pula. Kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, tak buka. Apa nak buat? Walaupun dengan alat, dengan kunci. Itu pasal jangan kita beriktikad kunci ni yang membuka pintu. Tak. Yang kita iktikadkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Dengan kehendak Allah. Kan? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Idza arada makna iradat Tuhan. Allah berkehendak akan sesuatu jadi ataupun tak jadi. Kun tu jadi ke ataupun tak jadi dengan kehendak Tuhan. Fayakun. Maka Allah Ta'ala berkuasa mengada atau meniadakan. Itu makdur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqhur yang maha berkuasa, iaitu maha mentadbir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadbir bagaimana Allah mentadbir alam tadi. Tak payah cerita Sidratul Muntaha, Arash ke apa. Cerita langit pertama, langit kedua, langit ke sampai langit ketujuh. Langit ke bawah ni. Macam mana keadaan Allah mentadbir. Allah maha melihat. Tuan-tuan bayangkan. Allah itu maha mendengar, maha sama, sifat mendengar Allah Ta'ala. Kita mendengar sesuatu yang berbunyi, itu makhluk. Allah mendengar sesuatu yang berbunyi dan tidak berbunyi pun Allah Ta'ala dengar. Dan Allah Ta'ala mendengar dan melihat serentak sekali. Tuan-tuan, Allah Ta'ala lah kalau mendengar lah tadi. Mendengar yang berbunyi dan mendengar yang tidak berbunyi pun. Kita tak berbunyi, tak payah dengar dah. Pasal kita tak boleh dengar suara hati masing-masing. Yang boleh mendengar suara hati masing-masing satu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah kita dengan hati kita. Tuan-tuan, yakin Allah Ta'ala tak dengar, tidak. Wajib yakin bahawa Allah Ta'ala itu maha mendengar. Mendengar Allah Ta'ala tidak terbatas. Tidak terbatas. Serentak Allah Ta'ala dengar. Pokok yang berzikir pun Allah Ta'ala dengar. Ini kan kita. Alam. Tuan-tuan. Bintang yang berzikir. Semualah. Semua Allah Ta'ala dengar. Serentak. Macam mana keagungan Tuhan tu. Yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat serentak. Daripada alam muluk, bumi, sampai langit-langit tadi. Malaikat lagi yang bertawaf di Arash. Serentak melihat. Serentak melihat. Tuan-tuan. Ini namanya makhur. Makna berkuasa Allah Ta'ala ataupun maha mentadbir. Kita berada di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu maksudnya. Yang adam, yang tiada, semuanya pada asalnya tiada. Semuanya asalnya tiada. Allah Ta'ala cipta makhluk, kan? Makhluk sesuatu yang dicipta. Apa maksud makhluk? Makhluk terjemahan dia sesuatu yang dicipta. Apa maksud makhluk? Makhluk ma siwallah, sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Kan? Maksud makhluk adalah sesuatu selain Allah, sesuatu selain Allah. Yang bukan makhluk satu ya, Allah. Yang lain adalah makhluk. Itu maksud dia. Kan? Kalau makhluk sesuatu yang dicipta, itu terjemahan. Maksud yang nak diiktikadkan. Yang tak kira lah jumpa hantu raya kau, jumpa apa kau makhluk, kau makhluk, kau makhluk, kau makhluk. Semua makhluk. Sama. Tuan-tuan. Sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu kita nak khalik, kita nakkan sang pencipta kita. Kita nak rasa diri kita berada pada sang pencipta kita. Kan? Macam mana seorang rakyat nak duduk bersama dengan seorang raja. Kan? Macam itulah kita lebih daripada itu lagi. Seorang hamba nak duduk pada sang pencipta. Pencipta. Tuan-tuan. Kan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu terdapat dalil-dalil yang menunjukkan atas wujud Tuhan kamu. Afala tubsirun? Maka adakah kamu tidak dapat melihatnya? Kerana diri kamu dan sekalian makhluk ini tempat pekerjaannya, tuan-tuan. Kan? Az-Zariyat. Wa fi anfusikum. Kan? Dan pada diri kamu terdapat dalil-dalil wujud Tuhan kamu. Ya tadilah qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar. Salah satu sebahagian daripada sifat Allah, Allah Ta'ala letakkan dalam diri kita. Tujuan tak lain dan tak bukan, kan? Supaya dapat melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala lagi, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Dan tidaklah kamu yang melontar pada hakikatnya ketika kamu melontar, tapi yang melontar ialah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya. Ini ayat ketika mana? Ketika perang Badar. Perang Badar. Perang Badar ialah perang yang berlaku pada tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah. Walaqad nasarakumullah bi Badri wa antum azillah. Dan dengan pertolongan Allah lah ketika mana dalam perang Badar, dalam keadaan semua umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan lemah. Kan? Dalam keadaan lemah. Jadi perang Badar ni ialah perang pertama dalam Islam. Kena ingat tu. Perang Badar ialah perang pertama dalam Islam. Berlaku selepas awal hijrah Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi tujuannya tak nak berperang pada asalnya. Nabi SAW nak menuntut harta-harta umat Islam yang ditinggalkan tahun lepas waktu berhijrah tu. Tuan-tuan, nak tuntut balik daripada puak-puak kafir Quraisy. Tapi rupa-rupa kan, harta tersebut dah dibawa niaga kat luar. Dah dibawa berniaga, telah pun didagangkan. On the way balik daripada tempat yang didagangkannya itu kepada Mekah, lalu kawasan namanya Badar. Badar ialah satu wadi tempat air bertakung. Selalu orang buat R&R kat situ. Sebab apa? Nak bagi unta minam, nak bagi orang makan lepak, semua kemah, semua situ. Jadi Nabi dapat tahu yang rombongan ni datang, jadi Nabi dengan para sahabat nak tuntutlah dekat situ. Mana kau botol lah harta yang dah didagang itu ada hasil leh, bawa sini hasilnya. Ini harta kami, ini hak kami. Hak orang Islam. Pencuri. Tuan-tuan, mereka puak-puak Quraisy adalah pencuri. Kan? Menyamun, tuan-tuan. Lalu Nabi SAW dan para sahabat tak ramai. Pada ketika itu dalam 313 orang, ada yang mengatakan 350 orang, 360 orang lah perang Badar. Tuan-tuan,
yang nak menghadapi bala tentera daripada puak-puak Quraisy ni 1,100 orang. Kan? 1,200 orang ada riwayat mengatakan. Tuan-tuan, ini perang pertama. Apa senjata bawa Tuan-tuan, kuda ada berapa ekor ya? 2-3 ekor ya waktu tu. Tuan-tuan. Sehingga kalau orang Madinah ada yang berasa gentar. Takut. Tuan-tuan. Apa tak senjata yang dibawa pada ketika itu pelepah tamar. Pelepah sawit kita lah. Apa benda Tuan-tuan. Yang dia pada ketika itu apa Quraisy pada ketika itu dengan senjata besi, dengan memanah pedang dah anda pada waktu itu. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kan? Maka turunlah ayat wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Yang kalau melontar tu bukan korang yang melontar, hakikatnya Allah yang melontar. Turunnya malaikat alaihi salatu wassalam. Malaikat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau melontar tersebutlah, kalau kita baling batu mungkin tak jauh pula, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh batu tersebut jauh kono pula, walaupun sikit kono tu mampu mati orang tu. Tuan-tuan, sebab apa? Lontaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kan? 330 orang daripada 1,000 lebih. Alhamdulillah, kita menang tuan-tuan. Kita menang. Peperangan pertama dalam Islam kita menang. Tuan-tuan. Tapi ada juga para sahabat kata, "Ui handa tu kita ni teh. Kita sikit pun boleh menang." Itu ayat walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah. Yang tolong kita ni Allah, korang ni lemah ya. Kan? Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Yang melontar tadi Allah. Bukan kita hakikat Itu kita kena rasa. Kan? Kejap lagi kau nak makan lah. Yang beri makan Tuhan Allah. Kan? Semua lah. Kejap lagi lah kan. Apa kita nak buat? Semua yang ada kita buat harian hari-hari. Semua di bawah izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala firman lagi, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu pada hakikatnya. Dan bukan kamu yang membuatnya. Ingat, bukan kita yang buat segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, kalau kita nak melakukan sebarang maksiat itulah, ataupun nak melakukan sesuatu perkara yang bersifat dosa lah tuan-tuan. Yang mikirlah, fikirkan. Yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang mengetahui Allah walaupun orang lain tak tahu. Kan? Ini kita merasa dalam maqam kadang-kadang muraqabah. Kan? Sedang muraqabah. Kan? Sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Sedang berada di dalam maqam diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena rasa macam tu. Sentiasa rasa macam itu. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan perkara ini. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita sambung nas ataupun dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين.